Sebab hari ni nak masak soto, jadi kaki aku kena duduk di atas benda yang elok. Nanti soto tak sedap. Dua ekor lah. Ayam 2 ekor. Lepas tu daging mince tu nak buat bergedil. Ubi. Lada putih kena banyak. Sagi tak ada aku bebai. Tu. Barang yang beli sampai untuk setahun tu. Suun jangan lupa. Lagi apa? Lepas tu ada nasi intik. Lepas tu apa lagi? Toge. Cabai Melaka. Kacang. Banyak kerjanya. Kalau lah hampa boleh mai tolong kat aku. Oh ya, daripada hang duduk di rumah saja tu. Sekali hang juga nak mati kedah soto aku. Aku rasa tak ada. Soto dah ni aku tak bubur. Pasal panjang berjela sangat. Habis berapa muka surat. Tak bubur. Aku tu lupa bahan. Ya Allah, bebai. Benda duduk menidih, bahan tak ada dalam rumah. Tak ada lah. Yelah pocik. Mana perempuan-perempuan yang nak teringin, nak jadi menantu aku, laki rumah ke apa ke. Laki rumah, bini rumah ke apa ke. Ingat sikit aku ni jenis pak mentor macam mana tau. Lepas hampa dah basuh pinggan dekat tu, aku ni timbang cek kat belakang hampa. Bila hampa dah melengkup pi, aku timbang cek sama ada sabun penuh ke, kulit bawang ke, nasi sejuk duk melekat sini ke. Hampa tak buat, hampa siap. Sebab tu aku buat kepala paik ni. Yang boleh pi mai buang segala benda tu. Ada jenis perempuan-perempuan dah basuh pinggan daripada dah terap, dalam sinki berdanok macam celah bur hampa. Hampa siap. Aku jenis pak mentua yang mai cek lagu tu Kalau perangai hampa lagu tu, kepala paik ni. Mai sini aku nak spray celah tu. Aku ni jenis apa tau? Hampa ada ijazah ke, master ke, apa ke, PhD ke, diploma ke, apa ke, aku tak pandang. Bagi aku, orang rajin tu lah orang paling bijak dalam hidup aku. Orang rajin tu lah seksi bagi aku. Sampai duk bersiap sangat lah nak pergi nampak segak lawa. Kalau kaki tangan, kepala otak tak pakai nak siapkan dapur, tak payahlah. Hampa ingat aku nak tengok ke? Tak. Kalau hampa tak rajin nak masuk dapur, jangan harap satu urat emas aku nak gantung kat leher hampa. Dapur ni is the best classroom. Pasal dalam dapur lah hampa nak beletiak, nak tegur anak, nak cerita pasal rezeki, nak apa tu, tak mau bagi nayang orang, besar hati, kecil hati, macam-macam lah. Jangan kianat dekat orang. Niat kata nak sedekah kita punya tenaga ni untuk orang, nak perbetul macam-macam lah. Tu aku kata best classroom. Arif betul. Time teringin nak makan, telefon kita yang laki kita ni, laki tua ni. Time depa nak seronok, nak menyanyi, nak berdendang, nak berduet, dia berduet dengan orang simisan nipih tu pun. Amboi, pandai nah. Time nyanyi, hang panggil. Tang hang lapak, hang panggil aku. Nanti sat hang. Nanti sat. Oh ya Allah. Gue ni pun, ya Allah. Berpeluh-peluh, tak. Patut lama aku dulu ni. Dia tang dapur kan dia angkat dia tu. Dia kangkang sikit, lepas tu dia selit ni. Eleh dalam kain ni, ya Allah. Tak apalah dayang oi. Sayang punya pasal kat hang. Aduh. Nak katalah goreng kacang pun dah segak. Banyak orang tak reti nak goreng kacang. Siap awal pula dah. Aku ingat lambat. Dan pula semalam lohok. Sup pun dah siap. Cukup lah. Sekejap cerit aku. Mana dia? Kan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oi, bunyi suun yang best. Kata. Mana aku try buh kat atas kepala hang, tengok bunyi tak hari.
Sebelum nak bagi ke orang, rasa dulu. Satgan hampa duk memandai-mandai confident kata sedap, orang makan tak boleh biar. Nah. Tak lagi baru kita telefon Dayang suruh main ambil. Tak usah nak makan rumah aku lah, menyemak. Pergi balik makan rumah hang. Tak usah nak kata apalah. Dengan masam, masin, semua cukup lemak bergedir ni. Alhamdulillah, jadi. Resipi soto. Siapa mau resipi soto mai lekas salin? Sebelum aku lupa, sebelum aku mati sekejap lagi. Apa pun tak dapat. Ayam 2 ekor. Belah 4 cuci. Apa semua buanglah lemak-lemak apa yang patut. Apa semua bagi bersih-bersih. Sementara tu bawang besar dalam 6 biji. Kalau bawang merah kalau hak kecil dalam 11 biji. Serai 3 batang hampa katok. Lepas tu bawang putih dia saja dulu. Okey, bahagian sup dia dulu. Lepas tu rempah adami sup paket. Okey. Tu untuk sup. Dengan tu garam dengan gula. Garam tu dah belah 4 cuci hampa bubuh dalam periuk ayak penuh bagi hapui. Rebus dulu ayam tu. Tapi masa hampa rebus ayam tu bubuh siap-siap garam dengan gula sikit. Habuan garam dengan gula tu nanti masuk ke dalam daging ayam yang kita rebus tu. Tak ada lah nanti bila kita makan soto ayam yang kita goreng tu nanti tawak hebiak walaupun hampa dah bubuh garam kunyit. Tapi kita saja nak bagi masuk dalam ayam tu bagi sedap. Okey, jangan duk rebus kosong. Macam tu lah juga kalau kita rebus nasi impit pun bubuh juga garam sikit, bubuh gula sikit. Jadi dia tak tawak macam nasi Oshin tu, nasi lobak Oshin tu. Okey? Faham? Rebus ayam tu bagi dia masak apa semua elok naik apa semua tu. Angkat ayam tu sejat. Bila dia dah masak putih apa semua, angkat ayam tu sejat. Lepas tu kalau ada keladak-keladak hak lemak-lemak ayam tu duk berkelampung kat atas tu, ambil sejat, buang atas-atas tu. Bagi aku tak maulah benda-benda tu ada dalam periuk. Bagi aku lah, setengah orang dia suka benda tu duk ada, dia rasa lemak-lemak. Aku tak suka, aku geli. Aku rasa macam dekat sinki dapur saja. Jenis tak cuci bersih. Nampak? Jadi aku angkat ayam sejat, toskan dia bagi dia kering. Sebab hampa nak akan lumut dengan garam kunyit. Lepas tu hampa kena goreng kan. Bila dah goreng hampa kena cari pula ayam tu, bubuh garam kunyit goreng. Okey, tapi bagilah sejuk dulu. Janganlah hampa pergi terpa pula goreng. Dah angkat ayam tu hangat-hangat, bubuh garam kunyit goi. Terbakarlah tangan. Bubuh depan kipas angin dulu bagi sejuk. Okey. Angkat ayam, buang segala lemak-lemak ayam tu sejak daripada sup tu buang. Okey, api jangan tutup. Masa itulah hampa tok masuk serai, tok masuk sup bunjut, tok masuk bawang putih, bawang merah yang hampa blend, tok masuk cube ayam 2 ketui, tok masuk sup adam tok masuk soto adami 2 paket. Lepas tu biar api kena slow, biar dek bubuh garam gula apa semua bagi siap. Yang tu sup soto. Takat tu je, tak bubuh segala merepek kelengkap kulit kayu manis ke, pelaga ke, bunga lawang ke, bunga cengkeh ke, apa semua aku tak masuk dah. Aku masuk tu saja. Okey, faham? Jadi biar sup tu, kita nak masak sup api tak boleh deras sampai yang menggelegak macam api neraka tu, tak boleh. Dia kena api slow je baru sup tu dia sedap. Lepas tu tutup sup tu, jangan biar terbuka, nanti dia kering, dia meruap, nanti keluar. Kena tutup bila kita masak sup tu. Jadi biar api slow dia biar dia berpeluh macam tu. Tadi masa rebus ayam pun tutup periuk tu pun lagi elok daripada kita buka tengah-tengah. Faham? Yang tu kita dah siap. Jadi ayam tu kita dah angkat, kita goreng garam kunyit, lepas tu kita boleh goreng. Perisi ayam tu, tarik pepek panjang tu. Bagi aku tak apa suka dengan ayam tu goreng keras lah jadinya. Aku suka dia macam sebab ayam tu dah masak. Lepas tu hampa nak goreng kali kedua tu nak bagi dia nampak kuning saja. Jangan bagi keras. Aku tak suka. Dahlah kacang keras, daging ayam keras. Sup hampa tu gedek kan. Okey, tak apalah. Sup tu hampa buat perseluar api. Ni hampa kalau nak buat awal lah. Kalau hampa nak buat kemudian pun tak apa. Kalau hampa rasa macam hampa nak buat bergedir dulu pun tak apa. Tutup dulu api ayam tu.
biarlah dia berendam dulu air rebus ayam tu, biar dulu. Jom kita pergi buat bergedir dulu. Tapi kalau hampa nak buat sup dulu pun buatlah. Sambil-sambil hampa duk buat bergedir tu, sup tu duk atas dapur, lagi lama sup ni lagi sedap. Kita simmerkan dia. Kan? Okey, biar. Faham? Bahan-bahan untuk kita buat bergedir. Bergedir. Aku pakai ubi mengala, ubi kentang tu dah adalah dalam 12 biji. 12 biji aku pakai ubi mengala tu. Ubi mengala 12 biji. Lada putih ni memang banyak. Kalau setakat hampa ada secamca di rumah saja, memang hampa tak usah buatlah bergedir tu. Lada putih yang serbuk memang aku pakai cukup banyak. Kurang-kurang dalam setengah botol kecil tu. Tunjuk Ustaz kat depa setengah botol. Hari buat main sini botol tu. Kemarin aku pakai lada putih tu. Ni semarin aku beli penuh lah. Sebotol penuh, botol baru. Kemarin aku pakai dekat setengah ni. Setengah daripada lada putih. Okey, lada hitam pun banyak tu jugalah. Lada hitam yang dah hancur siap tu lah, serbuk. Betul bukan serbuk, dia macam hak kasar tu sikit kan. Kalau serbuk, dia ni serbuk. Dia macam hak kasar tu. Okey, pun sama. Lada putih setengah botol, lada hitam pun setengah botol. Okey. Lepas tu aku pakai daging kisak, minced beef tu. Daging tu aku beli 2 paket besar. Mana tangan aku? 2 paket besar daging. Okey. Daging minced beef 2 paket. 2 paket. Lepas tu bawang yang hampa nak kena buat bawang goreng tu punyalah banyak. Aku tak tahu. Seraga ada. Bawang goreng lebih kurang buat main sini mangkuk tea tu. Bawang merah yang hampa nak kena kupas untuk buat bawang goreng. Duk ada mau dekat sebekas bumbun ni. Bumbun bukan separuh, bukan apa, bumbun. Ni bawang untuk goreng saja. Bawang untuk goreng, untuk buat saja. Itu bawang merah untuk buat bawang goreng. Lepas tu kita ada daun sup. Daun sup pun kena beli dalam secekak macam tu. Secekak tu, setengah cekak aku bubuh dalam bergedir. Setengah cekak aku tauk masuk dalam sup yang duk atas dapur lah ni, duk didik atas dapur tu. Tapi hujung-hujung tu baru aku buat masuk. Dalam 10 minit hampa nak nak tutup api sup tu tadi, ambil daun sup tu, tak potong tak apa, hampa nak kerat dua pun tak apa, tauk masuk dalam sup, tutup periuk bagi dia mendidih itu. Nanti bila dah masak, aku akan tapih ambil buang sup tu. Sebab aku tak suka sup hijau, daun sup tu tadi. Bila dia dah masuk dalam sup, bila dia dah masak, color dia tu tak cantik. Color dia hijau-hijau budak terkejut tu, aku tak mau nampak tak cantik. Jadi aku akan tapih buang daun sup tu, buang daripada sup tu, tinggal sup saja. Okey, tinggal sup saja. Okey, sekarang ni kita nak ajak cara nak buat bergedil. Cara kita nak buat bergedil, ubi mengala, ubi kentang yang 12 biji tadi tu. Okey, aku punya bergedil macam aku pernah habaq dulu, bagi siapa-siapa yang dah pernah tahu, yang dulu ikut aku zaman Tok Nadok dulu, daripada zaman kita duduk dalam gua kafi dulu. Kepada orang yang baru nak ikut aku, ubi aku tak kupas kulit. Ubi mengala aku tak kupas kulit. Tapi bila kita tak kupas kulit, makna kata di sini hampa beruih lah ubi mengala tu dengan beruih apa-apa, bagi bersih apa semua, buang pasir, buang danuk, buang tanah, buang apa semua, bagi bersih ubi tu betul-betul. Lepas tu hampa potong. Jangan nipis sangat, jangan tebal sangat, sedang elok. Okey, potong 12 biji ubi mengala tu, potong. Lepas tu goreng dalam minyak yang banyak. Okey, goreng dalam minyak yang banyak. Banyak apa, macam deep fry jugalah. Goreng dalam belengah besar, jenang kita pimai. Goreng semua ubi tu. Okey, dengan kulit-kulit dia sekali. Makna kata kita tak kupas lah ubi tu, dengan kulit-kulit dia sekali. Okey. Lepas tu nak masak, tak masak, jangan sampai hangit lah. Jangan sampai hangit, nanti dia pahit tak sedap. Okey. Lepas tu angkat. Dia kuning-kuning, golden brown. Bawah pada golden brown lagi. Bawah pada tu lagi, sebelum nak jadi golden brown. Okey. Bukan kala-kala nugget tu bawah lagi. Dia kuning-kuning mah macam tu. Okey, angkat. Lepas hampa goreng daripada ubi mengala tu, hampa terak masuklah kacang tanah. Okey.
kacang tanah, minyak yang sama, minyak bekas ubi tu. Okey, minyak tu memang kita tak buang. Minyak tu lah semua kita akan pakai sekali masuk dalam bergedil. Hampa goreng masuk kacang tanah. Okey, ingat kacang tanah ni walaupun aku tak sebut tadi masuk dalam bahan-bahan dia sebab aku nak ikut flow macam mana nak masak. Jadi hampa belilah kacang tanah. Goreng pimai. Okey, jangan nak habaq bagi kat hampa. Hampa jangan biar kacang tu jadi color macam mana hampa mau tengok dia jadi last. Okay. Dah angkat kacang tu, minyak tu pun biak. Okey, apa yang kita nak goreng pula seterusnya? Dengan api duk menggelegak tu juga. Kita goreng iaitu daging. Okey, banyak orang tanya, Tok goreng ke Tok bubuh terus ke daging tu dalam bergedil? Hei, merapu, ada ke pula hang punya susah payah masak ubi mengala apa semua, tiba-tiba nak bubuh daging mantah yang duk berdarah tu masuk dalam bergedil? Merapu, gorenglah dulu bagi dia hangit, bukan hangit, bagi dia naik bau daging tu, bila buang sikit bau daging lembu tu semua. Jadi kita terap masuk daging tu. Macam aku akan basuh sekali lalu je bagi darah tu hilang. Lepas tu terus aku masuk dalam belanga tu. Dah selawat daging tu, coy masuk dalam belanga. Goreng. Bagi dia tukar color dia pada merah jadi kelabu. Jadi dah kelabu-kelabu brown sikit. Nah, bila dah jadi kelabu-kelabu brown, angkat naik sejat. Buh asing dulu. Okey. Macam aku akan sekali lalu aku akan buat ubi tu terus. Maksudnya dah angkat aku akan mesin. Kalau hampa tumbuk pun boleh. Sedap lah tumbuk tu. Tekstur pun cantik. Dia macam ada yang halus, ada yang tak halus. Tak larat lah aku nak buat kemarin tumbuk. Aku gerrrr dia dalam KitchenAid tu. Elok saja, cepat bermain. Okey. Ubi tu macam tadi kita ghostan balik. Ubi tu tadi hampa dah angkat dah hampa dah gerak-gerak mesin bagi lumat dengan kulit-kulit dia sekali. Buah dalam satu besen besar. Lepas tu kacang goreng tu buah depan kipas angin bagi dia stop. Lepas tu bubuh daging dah goreng. Ambil daging tu terap masuk dalam besen yang ada ubi mengala yang dah hampa mesin ke tumbuk ke ikut suka hampa lah. Okey, bubuh terap masuk tu. Okey, angkat sejat bubuh dalam ubi mengala tu. Ini untuk kita gui kemudian lah. Okey, dah angkat ubi. Okey, aku pula ambil tadi bawang yang kita hirih nipis-nipis nak buat bawang goreng tu, bubuh dalam minyak daging tu juga. Goreng dengan minyak daging tu juga. Kalau dah minyak tu sikit, tambahlah. Ni pun nak kena goreng dengan minyak yang banyak juga, bukan minyak sikit-sikit. Goreng bawang tu. Okey, bawang ni bila hampa goreng dalam minyak yang banyak, dalam kuantiti yang banyak, dia akan lambat sikit masak. Tera-tera tu hampa dah boleh lah pi balik dekat besen yang ada ubi, yang ada daging tu tadi. Hampa dah boleh bubuh lada putih. Okey, dah boleh bubuh serbuk lada putih. Dah bubuh serbuk lada hitam. Bubuh gula. Banyak, banyak tau, bukan sikit-sikit tau. Gula, garam. Kena bubuh banyak tu. Bubuh gula, bubuh garam, bubuh lada hitam, bubuh lada putih. Dah ada dalam tu daging, dah ada dalam tu potato. Lepas tu ubi mengala, ubi kentang. Jadi hampa goi. Goi bagi dia pasbati tu. Okey, biar. Sambil-sambil tu tengoklah bawang goreng hampa tak dapat tu. Okey, bawang goreng pun kemarin dah banyak, agak tergaring juga aku punya, tapi tak apa, bawang goreng dia garing masuk dalam bergedil tu sedap juga. So goreng-goreng sampai dia garing. Bergedil ni aku pesan kat hampa dia kena cukup rasa. Sebab apa, sup kita tu tadi dia macam cerai-cerai, bukan tawak, dia cerai-cerai, dia kosong. Dia macam sup bengong. Jadi yang akan mendatangkan kesedapan kepada soto mai daripada bergedil kita. Sebab tu bergedil kita kena cukup rasa. Masin, manis, pedak, apa semua. Lada sula tu kena banyak. Sebab aku memang suka pakai lada putih untuk buat bergedil. Bagi dia apa kena ginti-ginti bergedil tu lah. Ginti semua. Jadilah elok. Dapatlah dalam 3-4 Tupperware jugalah. Banyak tu. Okey. Okey. Dan ni kita nak cara masak cabai dia. Cabai soto dia. Okey, cabai soto bahan-bahan dia dua cekak, 2 genggam cabai Melaka. Cabai Melaka ni cili padi lah. Hijau. Okey, hijau. Bukan merah, hijau. Sebab aku tak suka soto kalau jadi merah-merah. Aku suka hijau sampai hitam dia. Okey.
2 cekak, 2 genggam cabai Melaka hijau, bawang putih dalam 5 ulah macam tu. Nah, okey. Dah basuh dah apa? Cabai dengan bawang putih hampa goreng sat dalam minyak. Goreng sat dalam minyak bagi dia masak. Macam tu. Dia bunyi lepas tu angkat. Tak usah lama lah, tak usah lah sampai garing macam hampa gorengkan termenung tu. Dah biari dia mengelembung sikit dah cabai tu. Lepas tu angkat. Angkat, masuk dalam blender. Lepas tu bubuh garam kasak, bubuh gula putih, bubuh gula merah main-main sikit. Bubuh gula merah sikit. Okey, lepas tu lepas tu cicak rasa lah. Pedas elok ke, masih elok ke, apa semua pedas elok semua. Okey, dah siap. Yang tu hampa punya cabai soto dia. Aku repeat, cabai Melaka, bawang putih, gula, garam dengan ayak gula merah sikit. Okey? Okey, letak kat asin. Bahan-bahan untuk kita tabuk di atas pula ialah kacang goreng dah habak tadi, dah elok dah kan? Pi tengok kukuk dia apa jadi okey ke lepas depan kipas tu. Lepas tu suun tu goreng macam biasalah. Ambil suun tu tok masuk dalam minyak, ciao bagi dia naik jadi macam mi siput tu, buh dalam Tupperware. Jangan pula suun tu pula, janganlah pula tengah-tengah hangat tu buh dalam Tupperware, tutup Tupperware tu. Masuk dia jadi lembek balik. Biar sat bagi dia keras sejuk dulu, baru tutup rapat Tupperware tu, baru dia rangup. Okey. Lepas tu apa lagi? Itu je lah kan? Bawang goreng tu ikut suka hampa lah. Kalau hampa nak bubuh pun tak apa, tak mau bubuh pun tak apa masa nak makan tu. Tapi bagi aku okey lah, boleh lah juga bubuh pun. Limau kasturi tu hampa belah 2 lah sebab kita nak perah masuk dalam tu. Nasi impit. Nasi impit kalau hampa rajin buat sendirilah, kalau tak rajin belilah kat supermarket 4 sagi dalam plastik tu. Faham? Jadi dah jadilah soto kita. Sup tadi pun jangan lupa lah tutup api. Angkat daun sup tu, tapis buang. Jadi cara-cara nak beridang dia, hampa ambil pulut pula. Apa nama ni? Nasi impit. Nasi impit, ayam yang hampa dah cari tadi. Lepas tu bubuh suun yang hampa dah goreng tadi. Lepas tu bubuh kacang. Lepas tu terak masuk kuah tu tadi. Sebelum terak masuk kuah, bubuh dulu sambal hitam pedas tu. Baru terak kuah. Lepas tu dia akan bunyi lah krik kena suun tu. Lepas tu sambal soto hak hitam pedas tu pun akan cayak sekali lah. Lepas tu kalau last tu apa nak bubuh bawang goreng, ikut suka apa. Tak bubuh pun tak apa. Orang Johor dia tak bubuh segala daun sup, daun bawang kat atas tu tak. Lagu tu makan dia. Lepas tu perahlah asal limau sikit. Lepas tu makan. Makan. Sedap lah. Ni jadi di hujung cerita dia aku highlightkan benda ni kalau hampa nak pergi makan kat siapa bini ke laki ke anak-anak ke nak buat berniaga ke apa ke apilah. Tapi mahal sikit lah kalau hampa nak ikut sebiji-sebiji. Resepi aku ni hampa nak alter sikit ikut kepada harga hampa nak jual, hampa alter lah, ikut sukalah. Tapi cara-cara dia aku dah habaq siap-siap. Kalau hampa nak makan rasa sedap macam soto kayangan aku ni, hampa buatlah ikut sebiji-sebiji. Okey? Kalau hampa tak mau ikut, nak perkurang sebab hampa nak jual soto tu nanti kemudian saya kata, amboi makcik awak mahal sangat soto ni. Sebungkus sampai RM12. Ni soto Datuk Rizaman, jangan marah. Ikut sukalah kalau ada market lagu tu. Kalau tak ada market lagu tu, nak perkurang mana patut, perkurang lah. Tapi bila dah kurang, dia taklah jadi sesedap yang macam mana aku habaq tu. Faham ke tak? Alhamdulillah.